Okay. Okay. Hari ini kita akan masuk new topic continuous beam. Okay. So continuous beam ni is extension daripada simply spotted. You have understand how to design simply spotted beam. So now we proceed to the continuous beam. Dia tak ada beza. Dia ada beza sedikit aja. Tapi kalau you ingat you all dah buat latihan, you ada buat apa ni, so far you dah buat assignment kan, ada moment at the support kan, moment at the mid span ya. Jadi dia lebih kurang tu ya. So sikit aja bezanya ya. Kalau you tengok dekat ni Amir Haziq kalau you tengok dekat slide ni ya. So continuous beam ni dia adalah beam with more than one span. So yang ni ditunjuk 2 span lebih lah. So ni one more than 2 or more than 2 span. More than 2 span. 1, 2 span and so on. Okay, so untuk design design of course kita perlu cari loading dulu kan. Macam juga simply spotted kita cari loading and then kita cari analysis moment dan juga shear force sama aja ya. And then barulah kita buat design. Tapi sebelum kita buat design kita kena faham So faham deflection shape, moment diagram dan position of reinforcement. Jadi dia ni berkaitan Contohnya kalau kita ada continuous beam macam ni you kena imagine dulu what is the deflection shape of the beam. Okay. So kalau kat sini ni tunjuk deflection kalau bila the load acting on the beam of course kita akan tengok dulu tension crack So yang ditunjuk dekat deflection shape di sini adalah bila berlaku deflection, crack ada berlaku di supportnya berada di atas crack dia di sini ni dekat near to mid span dia punya cracking berlaku di bawah sebab apa? Compression at the top, so tension at the bottom So cracking basically berlaku pada tension part. Okay. Jadi you kena imagine dekat beam ni continuous beam, you kena imagine kat mana crack berlaku, tension crack di mana berlaku tension crack itulah, di situlah kita provide the steel Contohnya dekat sini moment, this is the moment diagram moment diagram for each span di sini Jadi moment yang dekat hujung ni kalau kita design it as sini ada moment, dekat hujung ni ada moment, bukan kosong moment dia tapi ada moment, so you kena juga design what is the steel kat sini yang menyebabkan di crack ni. So kita kena letakkan besi yang to avoid the crack, tension crack over here So ini dia besinya kalau you tengok yang ini ada yang nak masuk lagi So kalau you tengok di sini moment ini moment yang ini ni ni dia ni besinya yang ini atasnya the steel is at the top. Why we provide at the top? Because tension crack happen at the top of the beam sini dia ada kaitannya di situ ni dia kita letakkan steel tadi bahagian yang atas ni because tension happen at the top ni so ini dia punya steel again kat tengah-tengah sini shape yang kat tengah-tengah ni kalau you tengok saya guna warna lain okay kat sini ni ada moment maximum moment maximum ni will cause the crack here so apa kita buat ialah kita provide besinya di bawah sini you tengok di situ okay again kalau dekat support it will produce the crack at the tension part contohnya kat sini ni di sini moment ini will cause the crack at the top and then macam mana kita nak avoid that one kita design supaya di sini letak besinya so seterusnya pada span-span yang lain jadi you kena ingat macam tu lah bila you nak buat design you kena imagine kat mana crack dan juga the shape of deflection and also the crack where it will happen
Jadi tapi kalau you dah pandai ya design, tak perlulah imagine, dah tahulah kalau di support mestilah besi tensionnya dekat atas. Kalau dekat span tensionnya berada di bawah. Tapi kenapa jadi macam tu? This is the answer lah. Ini dia cracking to prevent the tension crack happen at that section. Ni. Okay. So position reinforcement ni you kena faham. Okay. So ini is due to moment. Kalau untuk shear sama aja. Seperti yang kita dah, you all dah tahu semua. Okay, seterusnya. Okay, saya erase dulu. Okay, untuk continuous beam ni, ya, seperti juga simply spotted beam, firstly kita kena determine the GK and QK lah on the beam. So ini kita terus tunjuk aja what is the GK and QK on the beam. Actually you kena buat analisis juga, tengok slab dia, berapa load atas slab, and then tengok table 3.15 kalau berkenaan, so barulah dapat GK dengan QK. And then barulah kita dapatkan loadnya, design load on the beam. Okay, so beam ni macam mana nak analisis tu adalah satu perkara yang sangat penting dalam design. Yang penting adalah how to get this shear force dan juga moment. So dalam syllabus you ni kita akan ajar dua cara. Pertama menggunakan table. Table. Yang ketiganya, table tu ada coefficient lah. Second one ialah menggunakan distribution, moment distribution. Okay, so tapi nak pilih mana satu tu bergantung kepada L. L sini ni. Boleh dengar tak? Dekat rumah saya ni hujan lah. Sekarang kita work from home, so hujan. Boleh doktor. Dengar. Okay. So you kena tengok L dulu. Kalau L you kan, L ni tak, the spacing dia almost the same. So dia punya guidance actually L, the difference of L, delta L, AL tu is equal delta L, less than or equal 15%. Okay, apa maksudnya tu ya? You tengok sini, L sini dengan sini, berapa beza dia? Kalau dia varies dia cuma 15% between each others ni, so maknanya kita boleh gunakan coefficient yang diberi di dalam code. So coefficient tu tadi, sebelum kita tengok coefficient, kita kena ingat, kita kena imagine lah. Ini dia shear force. Yang atas ni adalah shear force. Ni shear force. Shear force diagram SFD. Bila SFD untuk continuous, automatic you mesti sekarang dah faham. Sini mesti positif shear dia ke bawah, atas bawah macam ni. Okay. So kenapa ada kat tengah-tengah ni? Ini biasanya kalau kita buat redistribution. Kalau tidak, tak perlulah. Kalau tidak macam biasa je. Kalau tidak, kita boleh buat macam ni je. Straight macam ni boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang ada di tengah-tengah ni adalah kalau kita buat redistribution ni. Jika ada redistribution. Due to redistribution. Okay, nanti kita akan belajar what is redistribution. Jadi sama juga dengan moment. Kalau moment tu, moment you belajar ya, you terus je kan, terus naik turun macam ni kan. Okay, right. Okay, itu kalau kita buat analisis macam biasa. Kenapa ada ni? Ini sama jugalah disebabkan ada redistribution, so akan jadi macam ni bertindih-tindih. Tapi yang penting di sini sekarang ialah you kena imagine bentuk shear force. Okay. Ini moment diagram. Okay, sekarang kita nak cari value dia. Value dekat tiap support ni berapa dia punya value, dan juga value at the near end span, dan juga at the support. Okay. So, okay. Sekarang kita ada. Okay. Alright.
Okay, ni ada satu table lah, table dalam kod yang lama actually dalam VS 8110 dan kita adopt lah walaupun kita gunakan isi tapi kita gunakan masih gunakan table ni, tak ada masalah ya. Jadi table ni actually dia obtain from the analysis lah. Dia buat juga several loading condition tapi sebabkan L dia ni hampir sama macam saya kata tadi kan, the span length itu tulis di sini the span length do not exceed 15%. Jadi kita boleh pakai table 3.5 ya. Kalau span length kita do not exceed 15%, jadi kita pakai aja table 3.5. Dan satu lagi tak ada point load. Okay? Tak ada point load. Kalau ada point load tak boleh pakai ya. Okay? So kalau kita tengok dia punya moment di sini, kita masih pakai yang ini ya. Sebab apa bila table ni derive based on the various loading condition Jadi dia dapatkan envelope ya. Nanti bila kita belajar moment distribution kita akan tahu envelope ya. Tapi so far ni you just terima aja dulu kenapa kita dapat bentuk macam ni ya. The next mungkin hari Isnin saya akan ajar macam mana dapatkan envelope ni ya. Tapi untuk coefficient 3.5 ni memang macam ini dia punya SFD dengan moment diagram dia ya. Okay. So macam mana nak dapatkan value apa yang engineers lakukan ialah kita identify this is yang kat luar ni dipanggil outer support. Dia dipanggil outer support OS OS outer support. Ini pun sama juga outer support. Kat ujung you kena buat start from left and right serentak OS. Okay, ini outer support kat ujung-ujung ni. So yang ini dipanggil first interior support Kita baca kat table ni outer support OS, ini dia outer support. The second one near middle of end span. Kita tengok support dulu at first interior support. So yang ini at first interior support So kita identify dulu. So yang ini first interior support FIS, saya tulis kat situ FIS. So yang ini pun FIS juga. Okay, so yang ini FIS, ini FIS, ini pun FIS ya. So yang tinggal apa? Ada satu dekat dalam ni dipanggil as interior support Interior support. Interior support saya ubah lagi. And interior, okay, interior support IS Interior support. Mana saya punya ni? Okay, ni interior support ni. Ini interior support. Okay. So sekarang kita tengok pula the next one yang bahagian di ni between sini dengan sini Between outer support dengan first interior support ni dipanggil middle of end span. Near middle of end span near middle. Kenapa? Sebab dia bukan moment, actually the maximum moment dia tak berlaku di betul-betul di L/2, tapi dia berlaku di near middle end span. So yang itu dipanggil middle end span. Di tengah-tengah di sini ni middle MES middle end span. Sama juga kita start daripada kanan kiri, di sini pun sama juga middle end span. Okay, middle end span di sini ni. Ya. Kemudian apa lagi di sini yang kita perlu identify ialah middle interior span. Okay, middle interior span. Ini middle interior span. Ini middle interior span MIS di sini MIS. So kat sini pun MIS juga. MIS. Okay. Jadi bila kita dah identify barulah kita ni dekat sini ni, di sini ni berlaku di sini ni.
Ya, ini middle of end span di sini. Ya. Ini interest span, middle interest span. Okay. So, kita kena imagine dulu macam saya kata tadi kita kena imagine dia punya shear force diagram. Okay. So, middle dekat outer support ni dia ada sini ni berapa kita boleh tengok dekat table ni tengok table, tengok bahagian shear ni at outer support 0.45 F. So dekat sini value dia adalah 0.45 F ni. 0.45 F. Okay, kat sini ni. So you kena start both side sini ni pun sama juga. Yang ini bahagian yang negatif 0.45 F. Okay. Then apa lagi OS kita dah ada, kita pergi dekat first interior support. First interior support 0.6 di sini. Ni 0.6 ni. So now kita letak 0.6 di sini. 0.6 F. The next one di sini adalah 0. Ni 0.6. Okay. So dekat sini ni 0.6. Okay, untuk first interior support ni ada dua shear force yang dekat sini Tapi yang satu lagi ni kita tak boleh letak 0.6 bukan tak boleh lah, boleh Tapi engineer selalu akan letakkan value dia 0.55 F 0.55 F di sini. 55 F. Okay, so the next one kita letakkan sama juga dekat sini 0.55 F. Dan yang lain ni semuanya sama 0.5 FF. 0.5 5F. And then sini pun sama juga 0.55F Okey. Itu macam inilah cara dia. Okey. Kalau you ada two span nanti tak boleh tak boleh gunakan 3.5. Dia hanya untuk dia punya condition apa Saya ulang baliklah condition nak gunakan ini. Syarat dia, condition dia. Condition to apply. Saya guna pula. Ini saya nak tulis Dia punya condition dia. Pertamanya apa? Delta L less than 15%. No point load. No point load point load. Okay. No point load. And then apa? Itulah dua no point load. Okay. Kemudian dah selesai yang tu kita buat bending moment. Bending moment senanglah, dia very straightforward. Middle and span 0.09 FL. Di sini adalah 0.09 FL. Okay. Start both side sini satu lagi. Sini 0.09 FL. Okay. And then yang lain tu sama aja first interior support, just baca juga situ First interior support negatif Ni negatif ni. So yang ni is negatif 0.11 FL. Okay, so satu lagi pun sama juga. Negatif 0.11 FL. Okay, tinggal ada satu lagi ni. Ini first interior support, yang satu lagi tu interior support 0.08 FL. 0.08 FL.
Okay. Middle of end span, not middle of span, at middle of interior span 007 FL. 007 FL. 0.07 FL. So yang ini boleh untuk dua-dua. Yang ni untuk sini dan juga untuk sini. Okay. Okay, faham? Faham tak? Faham Senang aja kan? Faham. Okay. Okay, kalau faham kita pergi kepada example lah. Okay, kita pergi tengok example. Betul. Ya? Sebelum tu kalau dia hanya ada 2 span boleh pakai table tadi tak? Tak boleh tadi. Saya dah cakap kan? Tak boleh. Oh tak boleh. Kalau 2 span, Condition dia ada 3 lah kena ada 3 dan lebih. Sekurangnya 3. Alright, kita tengok example 6.3 ni example 6.3 ni. Apa yang diberikan di sini ya? Dia minta kita design mana ni? Design 1A to D. 1A kita tengok balik ni 1A ni 1A. 1A A to D. Okay, so okay, yang gini. Ya, beam yang ini beam yang ini. Okay. Tengok beam yang hijau tu, saya luka hijau tu So dia minta kita design beam yang tu. Okay. Dan data, cuba tengok data ada tak dia bagi data apa-apa di sini Data yang diberi hanyalah unit weight of concrete, finishers maknanya tak ada loading so kita sendiri kena tentukan loading Okay. Okay, sebelum tu kita kena carilah loading ni Sebelum tu kita identify ini adalah continuous beam dengan span dia 8 meter 8 meter semua sama Maknanya apa? Maknanya maybe kita boleh pakai yang tadi yang kita tengok table 3.15 sebab dia sama kan ni. And then satu lagi kita tengok tak ada point load. Okay, ni tak ada point load Macam mana nak tahu tak ada point load? Macam mana nak tahu tak ada point load? Okay, sebelum tu saya nak erase dululah. Okay. Sebelum tu kita besarkan dia punya ni dia. Tengok betul-betul kita punya slab tengok betul-betul kita punya plan You tengok di sini beam ni beam kita ada beam yang ni yang horizontal, ada yang vertical Okey, dalam design kita kena design dulu beam yang disupport. Contohnya di sini ialah beam ni, beam 1A ni, beam 1A yang panjang ni disupport oleh A kat sini disupport oleh B, disupport oleh C and disupport oleh D. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kenapa? Sebabnya you tengok A ni kan, A, B, C, D ni, beam A, B, C, D ni, dia ada kolom kolom kat ujung ni, kolom dekat sini. Ini pun sama ada kolom, ni pun ada kolom Jadi dia ni ada kolom, okay? So ni beam yang ini ni kat ujung ni jadi point load. Ini ni point kat sini dia akan jadi point load. Okay, saya lukiskan di sini. Ni dekat hujung ni reaction dekat A ni kat sini ni akan jadi point load pada A2 Kalau kita lukis saya akan lukis ini katalah ni beam yang kita nak buat beam yang kita nak buat macam ni dia akan ada siapa ni nak masuk
Fazrin, Fazrin Fazilah. Sekejap ada siapa nak masuk ni. Sekejap. Okey. Siapa ni? Fazrin Okey. Okey. So, sini akan ada support Ni ada support kat sini. Ni pun ada support kat sini, ya. Ni ada support kat sini. Ni support kat sini. Okay. So support yang pink ni, ya, support yang pink ni diberi oleh beam A2, A12 ni 1, ni 2 kan. Kalau sini A lah, A12 So support ini diberikan oleh this beam. Okay. And then support yang pink kat sini ni akan diberikan oleh beam yang ini, yang vertical ini ni. And so on Okay. Jadi bila kita buat analisis, beam yang kita nak design ni actually dia letak aja dia letak atas beam ini. Okay. Therefore, kita design dia as continuous beam. Continuous beam, ya. Macam ni, panjang macam ni. Ya. Okay. Kalau dah faham tu, senang sikit Nanti buat projek nanti baru nampak yang ni simple, ni very simple for floor plan. Hopefully you boleh faham lah. Ya. Okay, jadi ya tadi kita tengok tak ada load yang diberikan, loading tak ada. Jadi you kena tengok ni tengok determine this beam beam yang ini ni yang kita nak design ni. Beam yang kita nak design ni pink ni dia akan support slab yang ini kan. Ini slab ni kita tengok kat sini ni dash ni Ni dash ni meaning that kita ada slab Ni pun sama, ni ada slab, bawahnya ada beam. So sama juga. So you kena determine each slab ni, apakah jenis slab yang ada ni. Dia two way ke one way maksud saya. Kalau one way kita tahu dia punya distribution is 0.5 kan, loading distribution dia. So maknanya macam ni. Kalau slab ni adalah one way, so distributionnya straightforward kat sini 0.5. Ni 0.5 ke sini. Dia punya load ke sini adalah 0.5. So ini sebenarnya adalah 8 bagi dengan 3 berapa? Lebih daripada 2 lah. So dia adalah 0.5. So sangat mudah lah contoh ni. Contoh ni sangat mudah. BVX sama dengan 0.5. Kenapa saya tulis BVX? Sebab ini the direction of the load is parallel to the LX. LX kita ada 3. So semua sama. Sekarang semua dimension sama. So buat satu represent untuk semua. Tapi kalau lain-lain, so you kena kira each of them. So ini adalah slab dekat sini. Slab dekat sini macam mana pula? Dia sama juga size je. Jadi samalah macam tadi juga. So the loading kat bawah ni pun sama juga. Separuh ni adalah daripada slab ni. Jadi semua sama. Okay. Jadi untuk beam ni, you kena cari setiap bahagian. A, B cari loading dia berapa, B, C berapa, and C, D berapa. Seperti yang saya ajar hari Isnin lepas untuk simply spotted beam. Okey, bila dah faham ni barulah kita kecilkan balik. Okey, kecilkan balik. Oh, sorry, kecil sangat pula. Okey. Kita delete. Bila kita dah faham, barulah kita fikir. Ni dia lah beam kita tadi kan, beam kita ni. Ni dia lah beam kita, configuration of our beam A, B, C, D. Macam ni.
So the problem is apakah W, W ni apa ni? W ni macam mana nak cari W? Ya, jadi kita ingat baliklah besarkan sikit. Kecil sangat pula. Okey. Ingat kena kira apa? GK, QK ya. Sebelum design you kena imagine dulu. So imagine dulu. Ada tiga span. Okay. So pertama kena cari loading loading apa? Karakteristik. Okay, karakteristik permanent load karakteristik permanent load. Okay, permanent load pula. Karakteristik permanent action. Okay, permanent action. Okay, dari apa permanent action tu daripada self weight self weight of the slab dari self weight of beam daripada finishers okay, brick wall kalau ada. Okay, so inilah dia kita punya nak dapatkan permanent action ialah kita kena kira, kena tahu, kena apa, dapatkan dulu self weight of slab, self weight of the beam and finishes. Okay. Seperti yang kita ingat dulu, you ingat tak hari Isnin ya? Kita kena cari dulu load on the slab. Load on the slab dulu baru kira on the beam. Jadi di sini kita cari dululah load on the slab. Okay, kita tinggalkan ni dulu sebab kita cari dulu loading or action on the slab. Jadi action on the slab ialah thickness of slab darab dengan density. So kita dapat 275 and then finishes 1.5. So kita total upkan ni dapat 4.25 dengan ni adalah variable load atas slab. So kita cari dulu atas slab. Settlekan dulu dipanggil GK and QK ni, small letter ni, GK and QK ni. Okay. So sekarang ni kita kena dapatkan dulu daripada slab. Okay, so daripada situ barulah kita buat dulu fahamkan dulu mula-mula daripada slab. Okay, so daripada slab ni berapa ni yang pink daripada slab ni? From the slab. From the slab. Yes. From the slab. From slab. Okay. Ini baru permanent action kita dapatkan GK. Permanent action. And then apa lagi? Selain pada tu, ada tak brick wall? Kita tengok jugalah. Ada tak brick wall? Kita katalah sekarang kita letakkan ada brick wall Kita letak dulu ada brick wall. So yang hijau hijau the brick wall. Diikuti oleh brick wall. The brick wall, okay. Brick wall yang hijau and then barulah self weight of the beam self weight of the beam. Pakai ungu, self weight of the beam. Ini self ni self weight of the beam yang ni.
Sama pula Kita tukar warna Tukar warna kuning. Yang ini adalah self weight of the beam. SWB. Okay. Okay. Right. So untuk beam characteristic permanent action on the beam kita ada terdiri daripada from slab, from the self weight of the beam itself, and also brickwork. Okay. Tadi dia tak ada kata ada brickwork So kita abaikan brickwork kalau tak ada Okay. Sekarang kita nak cari kat slab From slab apa ingat tak? Kalau from slab daripada slab from slab sama dengan BVX darab dengan GK kan, GK LX ingat formula ni GK darabnya darab GK darab dengan LX. Ingat ni formula ni daripada slide mesti BV, tak kisah BV BY ke BVX tapi kita punya tadi BVX GK darab LX. Okay. Alright, untuk self weight of the beam yang tu cross section darab dengan density Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak solution dia. Okay. Okay. Karakteristik permanent. Okay. WO, yang inilah adalah daripada self weight of the beam. WO dipanggil di sini WO. Dipanggil WO. Self weight of the beam ni. Yang ini is from the beam Okay. Okay. Yang kedua ni is from the slab. BV and LX. N ni sama dengan GK sini Okay, 0.5 darab 4.25 times 3 dapat 638 So ni adalah daripada apa ni? From the slab. Okay, seterusnya kat bawah ni pun daripada slab juga sebab kita tadi ada slab kan, slabnya ada dua kan, atas dan bawah tapi with the same value Tengok W1, W2 maksudnya slab yang tadi tu slab dia saya draw di sini Jadi kan ada slab macam ni. Satu slab ke atas dan satu lagi slab berada di bawah Okay. So yang ini ni W1. W1 Yang kat bawah ni merah ni. Yang ini W2. So yang ni W2. Okey, faham ni? So kenapa kita ada buat dua di sini, W1, W2 dan tengahnya kan beam kan. Ni antara sini ni kan. So dia banyak ni panjang ni sampai hujung sini sampai ke hujung sana. Kita ambil satu span aja dulu sebab span dia sama, so kita kira satu je. So kita totalkan dapat 14.94. This is karakteristik permanent action on the beam. On the beam keseluruhan sini sebab dia span dia sama, dia kira satu dapat semua. Variable action. Okay, variable action ni very easy ambil aja yang pada sini tapi didarabkan dengan dia punya QK. Dia ada satu lagi QK. Di sini disebabkan oleh yang ini formula ni terpakai untuk dua-dua lah untuk QK dan juga GK. So yang ini untuk yang variable action, the
the same method sini dapatlah QK. So total design load, ni dia 1.35 GK plus 1.5 QK, so dapat 36.67. Ada nak masuk Okay. Okay. So sekarang kita erase yang tadi. So, saya nak kecilkan sikit. Okay. Okay. So saya kecilkan sikit ni, boleh nampak kan? Sebab saya nak tunjuk table ni sekali Besar sikit try. Okay. Okay, so ni kita punya beam Kita tadi dah kira dia punya design load 33.67 So kita apply untuk semua. Okay. So kita kena check, boleh tak kita gunakan table 3.5 tadi Check ni check dia pertamanya ialah dia punya delta L not exceed 50%, okay. Tak ada point load, okay. Dan satu lagi ni ada tambahan pula di sini QK must less than GK. Ni. Saya lupa pak tadi nak cakap So QK variable action must less than GK. Biasanya memang QK-nya rendah daripada GK Impossible QK tu besar daripada GK. Kalau you kira QK you besar daripada GK, maknanya you punya design salah. Okay, so kita pun tengoklah table 3.5 sebab semua dah fulfill syarat je di sini Okay, macam tadilah kita lukis dulu, jangan fikir dulu fikir moment ke apa, lukis dulu saja Okay, and then barulah kita cari dia punya value Tadi kita dah faham kan, you all pun dah faham. Kalau moment, kalau dekat hujung ni adalah 0.09 FL, positif. So contoh-contoh sebut guna British, moment dia. Saya tahu ramai yang gunakan American, terbalik. Positif moment dekat atas, tapi sekarang kita buat design positif moment dekat bawah. Dekat support di sini ni, kita tengok tadilah 0. FL. Sebab tu dia letak negatif di sini. Sebab kita punya design kita assume dekat Europe memang kita gunakan positif moment bawah negatif atas ada sebabnya sebab kita nak sama moment kita ni sama dengan bentuk deflection sebab tu kita panggil di sini moment dia sagging yang bawah ni dia pakai sagging moment. Kalau you baca dalam code ke apa dia panggil sagging moment. Ini dipanggil sagging moment ni. Sagging moment. Sagging, melendut. Yang atas ni dipanggil hogging. Yang ni dipanggil hogging moment. Tu hogging Okay, bila hogging, sebab hogging moment je mesti ingatlah itu di support. Sagging aja di span, near end span ke, middle span ke So bila sagging je positive moment, hogging je negative moment. Itu yang diberikan di dalam code So yang lain ni semua ikutlah bacaan di sini macam kita dah terang tadi Sama juga dengan dia punya force, shear force Shear force. Cuma sekarang kita dah ada value, kita masukkan ni value dia. Ingat tak tadi F is equal WD darab dengan L. WD darab dengan L. So ingat WD kita dah dapat tadi kan 33.67. L ni bukan the total L ramai student sebelum ni bila jawab exam ke test dia total kan L ni. Dia bukan total dia each span. Ni setiap span ni. Kalau span dia berbeza sedikit, you dapatkan average lah ataupun kalau nak selamat you gunakan maximum L. Contoh you dapat 5.5, 5.3 kan. Ada variation macam tu. So you kena dapatkan average ataupun yang paling conventional you pakai yang maximum. So ini dia bila kita cakap pasal F ni unitnya dah kilonewton kilonewton you tengok di sini Okay, kilonewton. Jadi bila moment tengok dalam sini F darab L adalah kilonewton meter. Jadi ada logiknya bila you nak
bila you buat tu, bila you buat design, bila you buat analysis, you need to imagine, you need to understand the unit dan sebagainya. So bila tak adalah nanti you kata kenapa saya punya besar sangat, kenapa saya punya besar sangat, kecil sangat, momennya logik ke tak logik, tengok unit dia. First of all tengok unit dia. Ya, kalau unit dia mestilah kalau moment kilonewton meter, kalau force kilonewton. Okay. Okay, dah sudah kita kenal pasti semua, ya. Barulah kita nak buat design. Ya. Kalau you tengok bila buat design ni, apa perlu kita tengok ialah variation of moment dekat support dan juga moment dekat dekat span. Sekejap. Okay, ni besar ni. Okay. Kalau kita tengok dekat sini kita ada tiga jenis moment. Ada moment, tiga value of moment. Dekat sini 0.09 FL, di sini 0.11 FL. Dia nampak tak jauh beza tapi it's depend on the value of F lah dengan L. Kalau tengok coefficient macam tak beza. Okey, jadi kalau tengok kat sini kita kena design tiga moment, tiga kali lah, maknanya tiga kali design. Mula-mula design untuk yang span, and then ada support, and then yang ni dekat span tengah ni. Okey, alright. Sebelum kita buat design, ingat apa kita perlu cari adalah width, ni. T-beam sebab kalau kita tengok, okey. Tengok dia punya plan Plan kita ni macam ni So okey. Ya. Inilah dia punya distribution of load kan tadi. So of course ini adalah T-beam. Ya, jadi ini adalah T-beam ya. T-beam dengan B actual dia adalah ni 3000 3,000 tolak dengan half of the B dan sebagainya 2,000 lebih lah sini Ini B, ini actual B yang saya tunjukkan di sini actual B. Jadi kita kena cari B efektif di mana? Cari B efektif yang di sini B efektif kat sini berapa? B efektif kat sini berapa? B efektif ni ada dua lah both way, kat sini dan kat sini. Okay, B efektif ni kurang daripada B yang half tadi ni. Right? Okay, kalau dah faham yang tu, saya rasa dah faham. Kita terus pergilah tengok dekat sini. Ini dia. Macam mana kita dapatkan ni ya. Okay. Ni B1, B2. B1, B2 ni adalah B tadi 3,000 tolak dengan 250 bagi 2. So dapat ini. You boleh check lah, maybe silap tapi maybe calculation yang silap ke apa, tapi you kena check. Siapa B dia berapa ni? 225 225. So 3,000 tolak dengan 225 bagi 2. 3,000 tolak 225 divided by 2, betul tak? Betul So 1387.5, betul ni B1 B2. Ada formula dia. Kita tahu B1 sama dengan 138875. Dia kena kira ni. Ni actual ni actual. Sorry, ni actual. Ini formulanya ni. Ni jadi saya rasa semua orang dah tahu lah ni Cuma yang ni lah kenapa dapat 0.85 dan 1.07L. Okay. 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 So dekat sini ni adalah
draw sikit. So Bowman dia macam ni. Lebih kurang untuk kita kira. Okay. So sekarang L0, L0 ingat tak L0? L0 adalah daripada sini pergi ke sini. Untuk first span ni, L0-nya di sini ya. L0 sama dengan 0.85L. Okay. The second span L0-nya adalah daripada ini ni kosong moment 0 to 0 from here to here. So L0 is equal 0.7L. Okay. So dah faham yang tu, barulah kita buat kiraan tadi . Jadi B efektif ni diperlukan sekarang untuk momen di sini sini dan sini saja di sini. So momen di sini ni. Okay, momen di sini dan momen di sini. Okay, so that tiga-tiga je ni mana saya kata ni dan juga momen di sini perlukan B efektif need B efektif. Jadi you kena kira lah so yang hujung ni AB sama dengan CD yang ini sendiri saja dua kali kena kira B efektif sebab bila you nak buat design yang ini you perlukan B efektif So macam mana nak buat dia? Inilah dia seterusnya seperti tunjuk dalam buku you refer kepada buku. Dah faham tadi kan? Jadi kena kira lah. Sebab tu dia buat ni. Span AD, CD sama kan? LL0. Kira ni. Dapat ni. BC, ni dia. 1, 3, 4, 5. Okay. Action tadi kita dah buat kan? Action be efektif. Sebab kita sekarang buat design kan? Okay. Barulah kita buat design dengan aman dah tahu be efektif. Jadi span AB dengan BC adalah T beam dan momen dia sama di sini. Saya kecilkan. Kecil sangat pula. Okeylah, macam ni dah okeylah So, sekarang AB dengan CD sama. Jadi A, B, C, D. Ni span A. Ni B. C. Ujung sana D lah. D sana ujung sana. D kat ujung sana saya tolak dulu mana. Cursor saya mana hilang pula. Mana? Okey. Tak boleh ditolak ni. So di sini ingatlah sini A A B C. Oh sorry. C. Okay.
Okay, A, B and C, D ni sama kan? Okay, sekarang ni bila kita nak buat design, apa kita perlukan adalah D. B kita dah ada tadi kan, B efektif dah ada. Sekarang kita nak kira D. Kalau you tengok dekat sini, D is equal H minus C norm minus diameter length minus half diameter bar. Jadi bila kita nak start design ni, ini dah punya basic formulanya. Kita imagine kita nak susun one layer je. So bolehlah pakai equation ini. Walaupun nanti resultnya kita susun 2 layer, tak apa, tak kisah, kita buat dulu. Assume dia satu layer. Assume dulu satu layer sini. Assume one layer. Assume one layer. Jadi inilah divided by 2. Jadi biasalah cari MF sebab sekarang adalah T-beam dapatkan MF. Compare dengan your M tadi yang kita dapat, compare dengan MF. So less than biasanya memang less than kalau dapat greater tu jarang sekali So kira K macam biasa yang kita dah buat banyak kali Okay, check dengan AS min, AS max and then barulah tengok table apa dekat belakang design formula U tu based on AS required di sini, dia dipanggil AS required 1034. So you tengok kat belakang you tukar. Tadi kita start berapa 25 kan, kalau tak silap. Ni kita start tadi macam 25 kan. Diberi di sana berapa? 20 okey. Kalau you nak tukar, akhirnya kalau you nak tukar pun tak ada masalah. So sekarang kita dapat 5H 20. Kita susun macam ni. Okay. Span BC. Okay, support BC. Support BC. Yang ni kita assume 2 layer. Yang ni kita assume 2 layer pula dalam contoh ni. Yang ni kita assume 2 layer. Therefore kita dapat mana? Silap tak jalan pula. Cut. Yang ni kita assume 2 layer. Yang ni kita assume 2 layer sebab tu dia tengok dia dapat DH minus C norm diameter length bar sebab kita assume 2 layer, tak ada spacing langsung terus tindih-tindih aja maknanya kita assume macam ni, terus tindih macam ni. Tak jadi Maksudnya macam ni lah kita susun tak ada spacing langsung So D-nya adalah sama dengan mana tadi? Ni. So kita gunakan formula ni seperti biasa ni compression berlaku di mana ni? Di bawah compression berlaku di bawah Ini T-beam, dia T-beam tapi dia compression berlaku di bawah. Compression berlaku di bawah. Berlaku di bawah sini. So, kita tak perlu MF Jadi tak perlu MF. Terus compare kepada dapat M ni, terus kira K. Tak perlu compare pada MF sebab compression at the bottom. Compression at the bottom. Saya rasa semua dah faham compression at the bottom. So tak perlu MF You don't need to check with the MF Okay, apa lagi
Redistribution ni 0 ini tak apa you abaikan aja ni neglect this one. K balance sama 0.167. Ni akan belajar minggu hari Isnin ni K balance ni. But K balance sekarang kita sebab redistribution 0%, so you akan dapat 0.167 So terus gunakan 0.167. Lepas tu barulah kira ni dia compression steel with the dash-nya yang ini formulanya, and then calculate Z the dash over X, you akan dapat less than 0.38. Calculate compression and tension steel so kita akan dapat ni, kita susun span BC. Okay, span BC tadi baru balik kita gunakan MF dengan B effective yang telah kita kira di sini. So seterusnya macam tadi juga sama. Okay, shear reinforcement Okay, shear reinforcement ni dia menarik sikit shear reinforcement. Okay, shear reinforcement kalau kita tengok dia ada support A, D dan banyak ni banyak shear ni kita nak buat ni Okay. Tapi kita tengok solution dia buat satu-satu ni. Okay. Ada ni lah, ada kena tengok value. Kalau value dia lebih kurang sama, so you boleh ambil satu hingga besar sampai satu untuk semua. Jadi bergantung kepada engineer. Kadang-kadang engineer dia ambil 0.6 ni applies for all, tapi ada impact kalau dipakai 0.6F di apa ni jadi tak ekonomi Okey, tapi untuk sekarang ni kita kena design satu-satu Okey, sekarang kita pergi kepada kita kira dulu VRD max di sini Kira dulu VRD max ini tidak melibatkan shear kan. So kita masukkan theta 22 degrees and 45. So kita dapat 287 dengan 414 So kalau VED kita compare dekat sini VED cuma 121 So less than. So theta-nya adalah 22 degrees. So kita kena design design dapatkan spacing dia di sini, dapat di sini H6 to 100 Dan longitudinal additional longitudinal reinforcement pun kita kena kira juga. So kita akan dapat 2H16 delta FTD. Maksudnya dekat support ni, at least dekat support ni ada 2H16. 2H16 di sini. Dekat ujung ni tu kata 045F ni. Okay, then kita pergi kepada support BC support BC 0.6 pun kurang daripada tadi kan. Sebenarnya tak susah juga sebab you kena tadi biasanya memang kurang so di sini kita dapat H6 150 and then longitudinal dia adalah 3H16 3H16 maksudnya dekat sini ni dekat support ni kat bawah dia sekurang-kurangnya 3H 3H16 okay. And then seterusnya kita pergi kepada setiap setiap support support BNC support BNC 3H16 okay. Last kali kita kira minimum link. Tadi kita tak kira minimum link kita kira dulu dia punya shear link saja Kalau you tengok di sini H6 dengan ni kira shear link dulu. Last kali kira minimum link. Minimum link kira sekali aja. Jangan kalau kita buat simply spotted kan kita kira and then kita kira minimum link kan. Contoh yang dulu, tapi sekarang bila buat continuous beam you cari VED dulu sekali
BRD max sekali, and then dicari vertical link kan. Kemudian terus cari delta FTD. Dan baru cari minimum link. Ya. Minimum link kat sini ni ya. Ni minimum link adalah H6 300. Sekali je cari minimum link H6 300. Kemudian baru kira Vmin Vmin ni based on 300 ni. Masukkan kat sini ni. Ya. Theta dia 22 degrees. So dapat 83. So sekarang ni yang you lukis yang show diagram tadi. Ni lukiskan yang 83 ni. 83 ni yang dash ni 83 ni. Ini dia. Maksudnya di sini ialah saya lukiskan. Maksudnya ya, bahagian sini adalah ini adalah shear link. Yang pink ni warna shear link ya. Ni yang bahagian yang pink ni adalah shear link. Ini shear link. Ini pun shear link. Ini pun shear link. Ini pun shear link juga sini ni. Yang sini ni sikit aja 83 dengan 12 ni sikit je lah sini. Di sini. Nah, yang pink ni adalah untuk shear link yang you dah design tadi ya. Kalau untuk support A tadi berapa? Support A, saya tak ingat tadi ya. Support B berapa ini ya. To the respective yang you dapat tadi lah. Yang putih-putih ni sebenarnya adalah minimum link tadi H6 300. Okay. So sekarang kita kena dapatkan value lah jarak sini ya, between ni X1, X2, X3 ya. Ni simetri, so dapatkan 3 jarak ni X1, X2 dan X3. So kita gunakan sebab dia tak ada point load ya, so kita gunakan formula ni lah je lah ya. Formula ni X1 X1 ya. 121 tolak 83 bagi dia. Ini adalah loading dia tadi WD. Ini WD WD dia 121 tolak 83 yang you kira ni divided by WD. Sama juga yang sini 162 tolak 83 yang sini divided by WD. Yang lain sama. So you akan dapat value ni. Jadi ini 114 ni kita boleh round upkan jadi 1200. 2.34 jadi 2400 mm, 1.94 jadi 2000 ya. So yang ini lah kita X1 ni jadi 1200, ini 2.4 dan ini 2 ya, 2 meter. Okay. Barulah kita design transverse steel ya. Ingat transverse steel hari tu . Okey, transverse steel ni ya. Sebenarnya delta X ni is moment 0 to 0 kan, ya. Moment 0 to 0 kalau kita tengok moment kita tadi. Ya, sini. Cantik tak apalah tak cantik pun ya. So actually dia moment tu adalah from 0 to 0 ya, kita nak dapatkan di sini ni lah. Delta X ni adalah half delta X is adalah half. Tukar warna hijau. Half sini ni. Half daripada warna pink ini. Ini sepatutnya ya. Ini dia lah value ini. Ya. Ini dia. Delta X ini. Kira ni. Ya.
Tapi kita dia sama dengan 0.85L kan, 0.85L bagi 2. So dapat kurang lagi actually kan. Tapi dalam design kita tak ambil exactly yang itu. Logiknya di sini kan, logiknya di sini adalah 0.85L kan. Okay. So actually delta X ni sama dengan 0.85, jadi berapa tu? 0.425 LX patutnya lah kan, LX. Tapi kita tak buat macam tu. L bukan L. Okey, L. Tapi kita tak buat macam tu. Kita ambil yang ini 0L/2. Jadi kecil sedikit ni. Betul tak? Dia adalah 0 to 0 moment kan, maksimum tu. Oh sorry. Oh bagi 4 bagi 4 sorry. So dapat 2 lebih lah. Ini jarak ni delta X bagi 2. So berapa tu? 0.42 bagi 2 delta X sama dengan 0.8L. L dibagi dengan 4 Kalau sepatutnya 0 to 0 dia kata half maksimum. Oh sorry. Sorry saya dah silap ni. Maafkan saya, dia bukan situ Dia macam ni. Dia macam ni. So yang ini maksimum. Dia maksimum berlaku di sini Okay. So kita tak dapat juga jarak dia. Kita perlukan jarak daripada sini ke sini. Alright. Okay. Tapi yang kita nak adalah half of it half dia Tapi kita nakkan kecil je di sini. Ni separuh di sini je. Okay. Yang ini ni adalah yang ini. Okay. So saya ni tak boleh pakai. Kalau sini jaraknya 0.85 maksimum tak semestinya berlaku di tengah-tengah So kita tak boleh pakai yang tu sorry. So ini dia yang dilakukan oleh engineer tapi kalau you boleh kira kan, boleh aja kira kan. Tapi engineer dia biasa akan buat 0.5 L divided by 2. Jadi L/4 ni adalah delta X. Dia ambil span ini bagi dengan 4. Itulah dia delta X je. So dapat 2000. Okay. So dapat 2000 ni barulah masukkan ni formula ni delta M. Dia punya moment di section ini tadi moment pada this section. Moment kepada section yang ini ni. What is the moment situ So di delta moment kat sini. Delta M. Ini dia delta M. So delta M ni dia value dia. Masukkan value yang you dapat di sini, dapatlah 202.04. So change in longitudinal forces dikira ni di formula yang tadi beri hari dulu 227 kilonewton And then apa kita perlu buat lagi Seterusnya kita check the VED. Dia di formula ini diberikan 1.03 and VED kita tengok di sini VED lebih besar daripada 0.27 FCTK, therefore transverse bar required. Okay. Kalau less pun kita perlukan juga kan, tapi minimum. Tapi sekarang ni dia is greater than the VED minimum di sini. So kita perlukan. Jadi macam mana kita nak design, inilah dia. Gunakan formula ni yang you dah belajar dulu kan. Gunakan VED max. So kira di sini dapatkan 27 degrees dengan
35 degrees. Ingat bukan 22 tapi 27. Sebab apa? Flange ini di dalam compression di sini. So, you akan dapat less. Okay, sebab ni 4 dengan 3, so you dapat less than. So, ambil yang 27 degrees. Jadi, ini sepatutnya tak payah buat dah ini. Step ni tak payah buat sebab kita memang kurang, so kita dapat 27. Terus guna theta dia 20 tadi. Thetanya 2 jadi theta 2. So, ini how to design dapat H10, try H10, so you akan dapat spacing 605 ya. So tengok dekat belakang tu design formula list leaflet, dia akan dapat H10 300 based on di dapat sini ni 605 ya. Di spacing ni 605 tapi kita ambil yang minimum dia 147 per meter square ya. Spacing di sini 605 dengan area minimum area di sini ya. So kita dapatkan H10 tadi kita try H10 79. So kita tengoklah H dan kita dapat H10 300. Seterusnya deflection Okay, deflection you ada spend banyak kan, banyak spend, tapi cari spend yang momennya paling tinggi ya. Maknanya the first spend lah ya. The first spend yang paling tinggi sekali sebab dia momen dia adalah 0. berapa tadi? 0.09 FL, momen yang paling tinggi di sini. Jadi di sini saja kita check deflection. Mana tadi ya? Okay. Ini pun deflection ya. So just follow ya the equation ya. So last kali you kena check dengan L over D allowable allowable ingat tak? L over D basic L over D yang you dapat daripada equation ni ya, dapat di sini times dengan modification due to span sebab dia greater than 7 ya. So didarab dengan 7 divided by 8. Darab dengan modification due to steel, okay? So dapat 25, dah compare dengan the actual so dapat ni. Last but not least cracking cracking ni, okay, cracking ni pun you kena check dengan assumption that kita concern kepada appearance So appearance di sini cracking dia kita ambil 0.3. Masukkan ni so you dapat FS daripada table untuk maximum spacing. Kita dapat based on ni FS yang you dapat 262, so you dapat 150 mm di sini so clear spacingnya ini 150 mm dan kita kena check macam mana dia punya arrangement dia ya. So inilah dia punya arrangement dia. Okay, beam ni simetri ya. Sebab tu kita susun half tunjuk sebelah je. Okay, nampak pula. Mana pula? Okay. Hilang. Okay. Alright. So tadi kita dah susun shear link kan. So tunjukkanlah susunan you ya. Tapi yang paling penting sekali, sekarang saya rasa you all dah faham kan macam mana nak susun.
Tetapi the important thing adalah you tengok di sini ni ada banyak ni kat bawah-bawah ni Ini banyak ni, kenapa ada macam ni Okay. Yang perlu kita susun tu Tengok di sini bahagian ni. So this section Okay. Okay. So kita kena perhatikan benda ni Bila kita design, ingat tak bila kita design, kita akan dapat moment di maximum moment So kat sini ni kita susun maximum moment 5 5. So di sini ada 5 ni, 3 4 5. Ni 5 ni tak nampak ni 5. 1 2 3 4 5. Satunya tak nampak kat tengah ni 5 H20 ni dia susun 2 lapis Tak ada spacing susunan kita tak ada spacing, tapi di sini macam ada spacing cuma just nak indicate ada still kat situ bertindih dua di sini. Yang dekat support, kat support pun you tahu kan, dapat tadi kan kita design dan kita letak di support atas ini ni. Cuma sekarang ni bila kita nak dilukis, kita padam dulu kita tengok dekat bahagian hujung sini bahagian hujung sini ni. Sini ni kita perlu tengok the first one tengok sini dulu. Bahagian yang hujung sekali ni. Ingat tak tadi berapa delta FTD kat hujung ni? Delta FTD. Delta FTD dekat support apa tadi? Support A kan? Support A. Mana? Okey, ni dekat support A. Delta FTD dia kata minimumnya berapa dia pakai? 2H16 Ini dekat support A ni 2H16. Kemudian dekat support BC 3H 3H16. Ingat 2 dengan 3. So kita terus kepada Okey. 2H16 di sini ni sekurang-kurangnya 2H16. Ni. At least 2H16. At least at least 2H16. Dekat ujung ni at least 2H16. Okey. Sekarang kita ada 20, ada 5 batang. 3 kat bawah ni 3 di bawah ni. Okey. Jadi kita boleh bawa 2H20 sampai ke hujung. Dia tak violet lah ini kan. Lebih besar daripada 2H16. Sebab dekat sini ni shear force ni besar kan. At least to prevent the shear force, untuk to help the shear links ini kita perlukan 2H16 So apa yang kita buat ialah kita boleh bawa 2 out of 3 kat sini ni. Yang bawah ni 3 kan. Bawa 2 tu bawa ke hujung. So kita boleh potong lah dekat sini ni. So macam mana nak potong ni jarak ni Potong ni kat mana kita nak tengok. So boleh refer kepada apa nama tu? You punya apa nama tu? You punya design formula Saya lupa pula. Design formula saya cari kat mana saya punya design formula. Design formula Design formula kita tengok buka pula. Open with acrylic.
tak buka ni. Kita dah buka. Ni dia. Okey, kalau you tengok design formula ni, dia ada simplified detailing okey, simplified detailing. Saya tak ingat pula. Simplified detailing. Ni one way, dah lepas ni for the beam Okey, you tengok dekat sini figure 1 figure 1 Cuba tengok dekat figure 1. Okey, kat mana kita perlu tengok di sini ni? Ni dia. Okey. Dikata he got simplified detailing 30% dibawa ke hujung. Kalau 30% daripada 5 berapa? 3 kali 5, 15 1.5 batang jadi 1,5 batang boleh bawa ke hujung. Jadi 2 lah, betul tak? Jadi kita bawa 2. So kalau ikut simplified detailing ni pun memang delta FTD tu fulfill lah fulfill untuk delta FTD Okey, sekarang kita nak tahu kat mana kita nak potong di sini ni. We can cut it off daripada center ni 0.3 L minus L ni span L minus A. Apa tu A sekejap A, kalau kita tengok A di sini, A is the distance to allow the tensile force due to shear force. Okay. Can conservatively, kita ambil je lah yang konservatif as 1.15 D. Okay, so sekarang ni 0.30 L minus 1.152 D. You kira lah di sini 0.01 L minus 1.125 D. Okay, kita ingat formula tu 0.3 L tolak 1.15 D. Jadi jarak di sini ni, the distance ni, mana tadi? The distance ni sama dengan cut off at 0.3 tadi 0.3 kan? .30 L 1125 L boleh balik L boleh balik di sini 0.3 L minus 1.125 D. Sorry, D kecil-kecil je dia. Okay. So you can cut off dekat situlah. So itu adalah jarak ini. Ni ni dia. Seberapa tu? Cuba you ni pada jarak ni, so kita boleh potong. Okay. So sini at least 2H. So sekarang sebab kita diameter kita 20, so kita bawa lah 2 sampai ke hujung untuk to fulfill the requirement of delta FTD ni. Okay. Sekarang kita pergi yang tengah-tengah pula Sorry. Kita pergi yang tengah-tengah sikit. Yang tengah-tengah ni. Okay, kita padam ni. So sekarang kita concentrate di mana saya punya ni? Bahagian sini, ni kan, ni. Ni dia. Okay.
Kalau yang situ kita design, kita letak kat atas ni kan, sebab sini adalah compression happen at the bottom, so at the top kita tak ada masalah kan. Kita tengok dulu yang kat sini. Yang sini akan melibatkan delta FTD. Tadi delta FTD kata dekat situ berapa? At least 3H, at least 3H. Mana tadi dia kata di sini at least 3H16. Ni dia kan. At least 3H16. Kat sini ni at least 3H16. Okay, so kalau 3H16, kita tengok bahagian yang sini ni, sini ni you design dekat sini ni berapa Sini adalah 2H20, 3H20 kan, 3H20. Yang sini ni, sebelah sini 5H20. So mesti equivalent kat sini ni, mesti equivalent kat sini ni. 3H20, 3H60 berapa value dia? Kita tengok dulu 3H16 ni berapa area dia. Okay. Di sini 30%. Ini kalau ikut simplified detailing. Simplified detailing kat sini 30% dia kata di sini 100%. You tinggalkan 30% pergi ke sini to cater di shear force kat sini Tapi tak apa, kita tengok dulu 3H16 berapa value dia. 3H16. 3H16 mana 3H16? 3H16 ialah 603 603 and then kalau 603 kalau kita tak nak letak 3H16 di sini kita boleh letak 2H20 kena ingat di sini ni dia. Ni. Kalau ikut kiraan delta FTD, you must provide 603, 603 or 3H16 dekat first support, first interior support. Kalau tak nak guna 16, boleh gunakan yang ini 2H20, 628. Okay. So ingat 603. So kita patah balik kita punya Excel tadi 603. So yang ini value dia adalah 603. So di sini value 603 mm square. Okay. Okay, and then kita tengok kat sini 2H, maknanya 2H20 ni boleh kita masukkan ke sini. Ni. 2H20, tadi 2H20 berapa? Kalau 2H20 sama dengan area je sama dengan berapa tadi? 6. Saya lupa cepat lupa saya. 628 628. So area is 628 mm square. So maksudnya bolehlah Yang dekat sini tadi kita dapat 3H20, bawa yang 2 tadi bawa diteruskan nampak sini di straightkan straight sini. And then yang sini ni bawa sini ditindihkan di sini Tindihkan overlap kat sini. Berapa panjang overlap ni boleh tengok dalam buku lah Di sini ni berapa panjang dia. Yang penting kat sini 2 ni. Overlap di sini Overlap ni untuk safety sepatutnya 2H sahaja, tapi sebab dia overlap di sini 2 dengan 2 jadi 4 di sini ni. Tapi dia dah fulfill lebih besar daripada 603. Sebab mana ada besi panjang kalau ada besi tu panjang sampai berpuluh-puluh meter bolehlah kita pakai 20 meter besi yang sama terus panjang sampai ke ujung tak ada besi panjang macam tu Kalau dekat site nanti kalau you pergi buat practical training kan, you tengok berapa besi paling panjang. Tak ada besi yang terlalu panjang besi
biasanya kita akan potong di sini ya. Bila kita potong, kita akan overlapkan di sini. Kalau nak cari overlap ni berapa overlap berapa, you boleh tengok buku sekejap ya, saya tengok buku. Okay, maybe siapa yang ada buku boleh tengok tabel 5.8 tabel 5.8. Ya, di sini tabel 5.8 tu, ya, tension or compression lap length tu akan ada kan tabel 5.8. Lap length dipanggil, ini dipanggil lap ni dipanggil lap Ini yang bertindih dua ni dipanggil lap. Lap length. Lap length. Lap length tengok table 5.8. So dekat situ dia kata kalau you nak good bonding tengok concrete strength concrete kita berapa sekarang? 25 kan, konkrit kita 25. So bonding 46 diameter. Okay, 46 diameter times diameter. At least so 46 darab dengan berapa diameter kita? 20 kan. So you have berapa tu? 20 kan? 50 lah. 20, saya pun dah tak pandai dah ni 50, 500 okay. Jadi 500 mm. Okay. So at least di sini sini ke sini ni at least 500 mm. Ni. Lap length ni to have a good bonding. Dekat situ dekat table tu you boleh tengok dalam buku good bonding. So 500 ini. Ni. So this one is scatter for the delta FTD. Delta FTD dia nak 3H16 603. Tapi sebab kita punya diameter steel kat sini semua kita guna 20, kita tukarlah jadi 20. Yang equivalent ialah 2H20. Tapi sebab dekat sini adalah dia steel dia tak continuous steel dia tu kita potong, so kita tindihkan jadi 2 dengan lap length refer to table for 5.8 with a good bonding sebanyak 46 diameter. So kita sini 500 mm Yang hujung ni hujung ni ni kita refer kepada apa? Tadi kita dah tengok sama dekat ujung tadi apa tadi 0.3 L tolak dengan 1.11 diameter So, kita tengok balik sini tengok atas ni slab okey sini 0. Sama dekat ini minus AJ. Jadi sama yang tadi. So kita refer kepada yang tadi lah. Okey. So di sini pun at least berapa dia? Yang sama tadi. 800 tapi di sini dia letaknya 1200 tak apa Besar tak apa 1200. Kemudian susunan sebelah atas ni yang atas ni tengok di sini Yang atas ni 0.3 L plus AI. Yang di bawah ni 0.15 L plus AI sini. Okey. So untuk yang bahagian atas, so sekarang kita dah faham bahagian bawah. Kita erase Okey. Sekarang kita tengok di sini bahagian atas ni.
Tengok ni, ya. Ada potong di sini ya, ada terus dibawa ke hujung kan. So what is the distance di sini ya? Distance ini berapa ni? Yang ini seperti ditunjukkan tadilah. Ini dia. 0.3L plus AI. Kalau bawah tolak, atas campur. Ingat tu je. Kalau di bawah tolak, di atas campur. So boleh buat dua kali potong. Di sini half of it ataupun fullkan 0.3. Itu pulang pada the number of steel. Kalau nak potong sekali pun tak apa. Kalau dah terlalu banyak, still barulah boleh kita potong dua tempat tadi. So sekarang satu je. So kita buatlah satu di sini. 2,400 ni. Pada jarak ni. 2,400 ni jarak ni shear ni link dia adalah bukan tu sorry tadi saya silap, bukan jarak ini tapi jarak daripada ni sini ni. Sini. Okey, ada soalan tak? Doktor, yang Ya. delta M, yang delta M tu dia dari zero moment ke maximum moment ke? Delta M tu bukan maximum moment, half. Cari dulu delta X. Delta X tu daripada maximum moment kepada zero moment and then bahagi 2. Okay. Doktor, Ya. yang projek tu kan, Ha. kan dia exclude self rate kan? Ikut apa? Self weight. Dia exclude self rate. So self rate tu kita assume ke Okay. apa? Self weight tu kena kira. Kena kira. Self weight tak boleh assume, kena kira. Kan saya dah bagi tu weight of apa finishers dah bagi, semua dah bagi kan? Dapatkan dulu dia punya layout plan. Kita bincang hari Isnin ni dulu. Baru boleh fikir macam mana dapatkan loading. Gitu. Okay. Thank you, Doktor. Okay, ada soalan tak yang lain? Kalau tak ada, kita inilah dulu. Kita ambil kedatangan dulu. Okay, untuk video hopefully hari ni tak ada masalah. Hari tu saya punya disk ni penuh, so saya tak boleh nak. Akak diam. Akak. Atau saya ada satu video lagi, video dekat YouTube yang tu dalam bahasa Inggeris. Saya akan bagi you dua-dua lah. Siapa yang selesa dengan bahasa Inggeris boleh juga.
Ada lagi. Keempat. Okey, ada soalan tak? Semua faham Ada soalan? Senyap je semua. Okey, kalau tak ada soalan kita habiskan kelas di sini Kita sambung hari Isnin tapi hari Isnin tu saya nak tengok dulu apa ni you punya layout plan Ini sebab untuk sekarang dan seterusnya kita akan gunakan projek as you punya inilah as assignment dan exercise Okey, tak ada soalan Saya stop share. Tak ada. Okey. Okey, jumpa lagi Assalamualaikum, selamat petang. Salam. Thank you, Thank doktor. you, doktor. Doktor. Okay, bye. Thank you, doktor. Welcome. Thank you, Doktor. Welcome.